kita sudah sebut dah, baca dah. Jadi Nabi SAW pesan, kalau pergi ke jamban ataupun tempat buang air, jangan menghadap kiblat. Ketika buang air besar ataupun air kecil, jangan membelakanginya juga. Mana hadap ke belakang, ke arahnya. Tetapi syarriqu atau gharribu, berhadaplah ke arah timur ataupun barat. Ini kepada orang-orang yang duduk di Madinah, Nabi SAW kata begini. Dan orang-orang yang di arah tu, yang mana kiblatnya ke arah selatan ataupun ke arah utara, maka begitulah kiblatnya. Kalau dia menghadap kepada kiblat ke arah utara ataupun ke arah selatan, ada begitulah, dia kena menghadap ke sebelah timur ataupun ke sebelah barat. Tetapi macam kita ni, pada kedudukan yang kiblat ni duduk arah barat, tak boleh menghadap ke tu lah, ke barat. Membelakangi barat pun tak boleh juga, sebab kiblat tu duduk di arah tu bagi kita, kedudukan kita. Jadi dia kata gini ni kepada orang yang di Madinah ataupun orang-orang yang berada di pihak itulah, di mana kiblat berada di sebelah selatan, ataupun katakanlah orang itu duduk di suatu tempat yang mana kiblatnya di sebelah utara. Termasuklah dalam hak maksudnya, hak naknya kau dia tak boleh menghadap kiblat lah. Kita tak kira lah duduk di mana-mana, ataupun membelakangi kiblat tu tak boleh. Nabi larang. Abu Ayyub berkata, kami pergi ke Syam lepas pada itu, lepas pada Nabi mati, pergi ke Syam. Abu Ayyub Al-Ansari pergi ke Syam. Syam ni zaman itu luah kawasan wilayah Syam. Kalau ni orang kata Syam tu Syria. Zaman Nabi dulu, zaman sahabat Khulafaur Rasyidin dulu, bukan Syria saja, termasuk dalam Syam ni, Palestin, Allah ni, Lebanon, Israel, Jordan, itu semua tu Syam lah. Zaman itu, jadi luah kawasan Syam. Antara yang luah lah, paling luah lah, wilayah Islam. Wilayah tu dia bagilah, dia bagi kepada beberapa wilayah macam negeri lah, seperti kita kata Malaysia ni bagi kepada Kelantan, Pahang, apa tu. Kira-kiranya kalau dalam Semenanjung ni, Pahang lah paling besar gitu. Lepas tu Iraq, Ali Iraq, tu pun wilayah juga. Tak apalah. Dia kata lepas tu kami pergi ke Syam. Kami dapati tandas-tandasnya dibina dalam keadaan dihadapkan ke arah kiblat, mustaqbalah al-qiblah atau mustaqbilah. Kalau kita kata mustaqbilah, dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Fananharifu anha wa nastaghfirullah. Kami cuba mengelak ataupun berpaling daripada kiblat itu. Wa nastaghfirullah, dan kami memohon keampunan daripada Allah. Jadi ada beberapa perkara dalam hadis ni, iaitu ada perkataan yang pertamanya marahid, jamaknya mirhad, mufradnya mirhad, jamban. Jamban ni nama dah ada, setengah-setengah tempat ada. Tapi di Madinah tidak meluas, ada juga tidak meluas. Bahkan seperti yang kita baca dalam banyak hadis kan, mereka itu keluar ke padang. Panggil ra'id itu asalnya tempat yang rendah di padang.
Jadi tandas-tandas yang dibina, dibuat molek lah, ada tu. Terutamanya di Syam, sebab di sana dari segi kemajuan dunia ni lebih dulu. Arab ni, tempat Arab ni dia tak ada kemajuan mana. Di semenanjung Arab ni. Sebab di situ di bawah Empire Rom. Jadi Rom ni kemajuan dari segi dunia memang lebih dia. Lebih pada masa tu, lebih maju. Dari apa segi sekalipun, dari segi tamadun, kebendaan, memang mereka itu mendahului, melebihi orang-orang Islam. Begitu juga tamadun Parsi, memang dia maju dah, tapi maju pun lepas tu jatuh di bawah Islam. Jadi yang memajukan segala-galanya lepas pada Islam memerintah tu orang Islam dalam apa bidang sekalipun. Tapi sebelum orang Islam siapa tu, kedua empire ni, dia sudah maju dah, bertamadun dah, antara negara yang sudah bertamadun lama. Itulah. Tapi sebab itulah kalau kita tempat-tempat tu kan, kita tengok bangunan lama-lama buruk-buruk, runtuhan bangunan. Maju dulu pada hela ni. Bayangkanlah kalau setara tu bangunan banyak tempat mana zaman dulu setara mana. Mestilah mana. Daripada hela ni negara Arab dia tak ada kemajuan. Pokok dia ada bolok harta. Kau harta pemimpin dia. Rakyat negara terbiar. Waktu dia jadi berontak habis ni kan. Habis jatuh je lah. Lama-lama nanti tak ada kemajuan. Kalau kita pergi negara Arab, tengok sejarah lama. Sejarah lama memang hebat-hebat lah bangunan. Tidak seperti kita kan. Kita kalau tengok lama hutan, kalau tengok baru, hebat. Orang pakai kata belakang, hebat. Kita maju learning. Bukan maju tak sampai kira Melaka dulu lah. Kalau tak kira ambil kira Melaka, maka maju learning lah. Baru-baru bangunannya, pokok dia bangunan buru-buru besar-besar. Hak baru-baru ni hak lama-lama tak ada dah mana. Apa dah. Jadi di Syam tu sudah dibina dah tandas-tandas, jamban-jamban. Dengan menghadap kiblat. Pasal apa? Pasal kiranya di situ apabila jatuh kepada Islam, asalnya orang kafir. Jadi orang kafir ni dia buat gapo-gapo, dia tak ambil kira gapo. Okey. Dia tak ambil kira gapo. Kita je dah ambil kiranya Nabi larang menghadap kiblat, membelakangi kiblat ni kita. Jadi bila pergi ke sana tu hak sudah siap dah. Hak sudah siapnya begitulah. Jadi bila masuk dalam tandas tu ataupun jamban tu, bahasa serba salah lah hak mana faham hak penggal lagu ni. Bahasa serba salah. Serba salah lagu mana? Dia muka Nabi larang. Lepas tu tengah menghadap pula nak pusing lagu mana? Kalau kedudukan dia tu payah juga. Kedudukan tu dia buat molek dah tempat letak kaki tu kan. Kalau pusing lah ke lain, jadi kena kaki luar mana lah. Misalnya kan, susah kan. Jadi dia buat molek dah kan, susah nak pusing lah mana. Rohok lah. Jadi fanan harifu anha, satu makna kami berpaling daripadanya. Cuba seboleh-bolehnya dalam jamban tu, cuba pusing lah. Kalau kita kata nak betul-betul kan, sebelum kita bayar kan, makuk tu kan, mestilah kena kai-kai luar lah. Adakah begitu? Dia tak royak lah cerita dalam jamban tu. Lagu mana kedudukan dia kata pusing sikit tu, paling tu, ataupun sikit kau, ataupun pusing tubuh kau, cuba mengelak, cuba pasal ingat Nabi royak tu. So mana dia Yang kedua, fadan harifu anha ni, kami tak guna jamban tu. Kami tak guna jamban tu. Dan harifu anha ni makna maksud dia nu'ridu anha, kami berpaling, la nasta'miluha, kami tak guna. Itu maksud dia. Lepas tu kami istighfar kepada Allah ni, istighfar Allah banyak tak betulnya. Jadi kita duduk dalam suasana tu, kadang-kadang tersalah terikut-ikut. Itulah yang jadi minta ampun kepada Allah tu. Wa nastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Asal mana dia. Yang kedua makna
kami meminta ampun kepada Allah ni bila keluar daripada jamban sunnah Nabi nya lagu mana? Ghufranaka. Ghufranaka tu minta astaghfir. Inilah nastaghfirullah lah. Kami memohon keampunan daripada Allah tu. Kami kata ghufranaka supaya Nabi dulu. Tapi Nabi dulu kata lagu tu tidak sabit kedudukan jamban ni menghadap kiblat kau apa? Jadi hak ni pun tidak sabit tu lah. Tidak sabit apa ni jamban tu menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, tidak, tapi kerana mengikut sunnah Nabi. Bila keluar daripada jamban ghufranaka, hak tu maksud nastaghfirullah. Yang kedua, makna yang kedua. Makna yang pertama tu, mana bila kita tengok orang buat salah astaghfirullah, kita kata gitu lemah, nak menyatakan lemah. Apa yang buat lagu tu? Tak apa. Jadi falan harifu anha an jihatil qiblah qala al-Qastallani, kami berpaling daripadanya, jadi daripada arah kiblat. Mana kami guna jamban tu juga, tapi cuba mengelak, cuba pusinglah daripada arah kiblat, mana kedudukan tubuh kami. Dan begitu. Qalahu al-Qastallani. Qastallani ni syarah Bukhari. Syarah Bukhari. Besar kitab. Tetapi dia pun syarah ni pun banyak merujuk kepada Fathul Bari Hafiz Ibn Hajar dan Umdatul Qari Hafiz Aini, itu rujukan utama dia. Cuma adalah setengah-setengah tempat tu dia beza sikit, terutamanya dari segi nahwu, dari segi qiraat memang dia ahli. Jadi dia ada penekanan sudut tu lah. Kalau dalam syarah Bukhari ni, kalau kita nak tengok syarah Bukhari, Qastallani apa keistimewaan dia tu. Tapi dari segi nak keluar maksud Bukhari ke apa tu tak boleh lawan. Hafiz Ibn Hajar dengan Aini, dua orang lain pun tu dia yang banyak. Dari segi memahami maksud tajuk yang dibuat tu, ada betul hebat. Qastallani ni tak ada mana dia, kadang-kadang dia tak rayak gapo pun pasal tu. Tapi dia, bila faham dari segi nahwu, qiraat memang dia ahli. Dia lebih pada orang lain. Dari segi tu. Jadi biar kita tahu juga kan, ni lebih mana, lebih mana. Tak apalah, dia ambil situ. Wa nastaghfirullah qala Ibn al-Arabi. Dia kata nastaghfirullah ni ada tiga, boleh pergi tiga makna dia. Yang pertama, kami beristighfar kepada Allah minal istiqbal, kerana menghadap kiblat. Dah duduk ke jamban tu begitu, nak pusing lagu mana payah. Cubalah setakat mana yang boleh, tapi tak sepenuhnya juga. Kalau kita kata pusing tubuh, sakit orat tak lah, orang sakit orat kan dah. Tapi punggung tu tidak menghadap gitu juga. Kemaluan tu tetap menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat juga. Jadi hak Nabi larang tu tak sesuai menghadap punggung tu lah, ataupun kemaluan tu, hak tu yang mengaibkannya. Yang mengaibkan hak tu, yang hak nampak kotornya. Hak tu tak sesuai, bukan suruh pusing tubuh, suruh pusing kedudukan. Faham kedudukan tu nak pusing payah. Jadi kira bersalah lah. Sebab tu kami istighfar. Itu maksud dia kata istighfar ni sebab apa? Sebab macam terdesak, terpaksa kena menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, kedudukan jamban. Jadi kami yang istighfar tu sebab sana lah, susah nak mengelak ataupun terpaksa kena duduk lagu tu juga, tak boleh duduk lagu lain. Itulah istighfar. Kira salah. Sebab apa Nabi larang, kita buat. Walaupun kita bukan buat jamban tu, Nabi pun tidak cara ke jamban, cara ke kedudukan tu. Sebab itu istighfar. Yang kedua, ay yastaghfir Allah min dhunubihi, iaitu beristighfar kepada Allah daripada dosa-dosanya. Kami beristighfar kepada Allah daripada dosa yang disebut Nabi kata itulah ghufranaka. Tidak kerana kesalahan saat ni khusus dengan kesalahan saat ni, tidak. Kesalahan hal lain-lain pun kita minta ampun. Jadi dosa-dosa yang lain itu pun kita jadi ingat dengan sebab kita ingat kepada satu dosa atau kesalahan yang kita buat.
menghadap kiblat ataupun belakang kiblat tu, kita sedar tu satu kesalahan. Jadi teringat juga kepada kesalahan-kesalahan lain. Jadi kita minta ampun tu bukan minta ampun atas kesalahan menghadap kiblat ketika buang air itu saja. Teringat juga kepada kesalahan-kesalahan yang lain, minta ampun juga untuk itu. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, kami memohon keampunan daripada Allah untuk orang yang membinanya. Kerana istighfar untuk orang-orang yang berdosa itu adalah sunnah Nabi. Jadi kami minta ampun, minta ampun kepada Allah tu, biar Tuhan ampunkan orang yang buat jamban tu apa dia buat salah tu. Kiranya salah, dosa. Kesian ke dia, muka sunnah Nabi, orang yang berdosa kita memohon keampunan kepada Allah untuknya. Istighfar boleh untuk orang yang hidup dan orang yang sudah mati. Untuk diri sendiri, untuk orang lain boleh. Doa boleh juga untuk orang yang masih hidup, untuk orang yang sudah mati, untuk diri sendiri, untuk orang lain boleh juga. Tetapi kebanyakan ni orang duduk kirim pahala pada orang mati tu kan. Dia kata dah kalau doa ada faedah untuk orang lain, lepas dia mati pun boleh kita berdoa ke dia. Istighfar pula begitu juga boleh. Kirim pahala ni pula betul juga. Dia kata mana kirim pahala tu, walaupun tidak jelas dalam hadis Nabi kirim pahala kepada orang mati tu, tapi kias kena tu, kias. Dia tak betul, tak kena dah. Itu orang panggil mengikut kaedah usul qiyas ma'al fariq. Nanti dia kan usul kan, qiyas ma'al fariq. Qiyas tak kena dengan benda tak serupa. Benda tak serupa. Nak qiyas-qiyas dia benda serupa. Sebab beras pulut dengan beras jemur boleh kira dah. Sama-sama beras juga. Boleh kira, kita kata gandum ke dengan padi ke, rupa dia tu dekat-dekat, boleh kira. Kira lagu tu ni kira lagu lain suku sakap. Kita kirakan beras dengan perak dengan emas, jauh tak serupa tu jenis. Ibnu Daqiq al-Ain berkata, maksud sabda Nabi tu astaghfirullah tu, setengah ulama mengatakan, dia kata istighfar tu untuk banil kanif. Banil kanif, untuk orang yang membina kanif itu. Jadi buat orang yang buat tandas dalam bentuk tu, dalam rupa tu, dengan menghadap kiblat tu, istighfar untuk tu kata dia. Sebab apa Ibnu Daqiq al-Aid kata yang jadi takwil gini ni, setengah-setengah ulama takwil gini ni, sebab kata dia dalam hadis ni sendiri katakan kami berpaling daripadanya, mana kami tidak menghadap kiblat. Lepas tu kami beristighfar, dah tidak menghadap kiblat dah kita sendiri itu, apa salahnya? Apa nak istighfar untuk diri kita sendirinya? Kita tidak bersalah. Ada dia kata istighfar pula lepas paling tu. Dia istighfar untuk orang lain lah pula. Dia kata dah tu diri tu paling dah kan, pusing dah, dia tidak salah dah lah. Dan harifu anha tu ada dah. Jadi nastaghfirullah, istighfar untuk siapa pula? Untuk orang lain lah, takkan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri, mana dia memang duduk dengan tidak paling. Ni dia sudah paling dah, tak ada kesalahan apa dah. Dia kata dia takwil gitu. Tapi boleh jadi juga ia jadi istighfar ni sebab dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat yang bercanggah dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terlupa ke ataupun tersalah. Sebab itu dia istighfar. Mana untuk diri sendiri pun boleh juga, dia kata. Kiranya dia tu terlupa ataupun dia tersalah, jadi sebab itu istighfar tu untuk diri sendiri juga. Bila dia teringat, dia pun pusing ketika duduk buang air. Jadi hak tersalah tadi, hak terlupa tadi, dia istighfar lah atas hak tu. Baik, kalau umum kata dia, dia buat andaian lah ni namanya. Kalau umum kata, kalau orang salah, orang terlupa tu, dia tidak berdosa, tidak bersalah. Sebab apa istighfar? Sebab tu kata dia bukan istighfar untuk dia. Dia bukan istighfar untuk dia,
Tapi istighfar untuk orang-orang yang membina jamban tadi. Saya jawab, kata dia, orang warung, orang yang berkedudukan tinggi dalam agama, dalam ketakwaannya, kadang-kadang bila mereka terbuat benda-benda yang seperti ini, mereka anggap telah bersalah, macam dosa jugalah. Dia anggap sebab tidak berhati-hati, tidak berjaga-jaga daripada awal lagi tu, sehingga ada terlupa. Sepatutnya berjaga-jaga daripada awal lagi. Intaha kalamu Ibn Daqiq al-Aid. Ibn Daqiq al-Aid ini mengikut Asy-Syaukani dalam kitab dia Irsyadul Fuhul ila ilmi al-usul, usul fiqh. Nak tahu kitab usul fiqh 4 mazhab, bahkan lebih lagi daripada 4 mazhab usul fiqh, dalam sebuah kitab Irsyadul Fuhul Asy-Syaukani. Sebab tu orang akak tangan dengan dia walaupun dia tak ada mazhab pun. Dia ni tak say mazhab, terikat dengan mazhab. Mana Syaukani mengajar tak ada taklid. Seboleh-bolehnya orang Islam jangan taklid. Paling tidak dia kena ittiba'. Orang panggil ittiba', bukan taklid. Taklid ni tak boleh. Seboleh-bolehnya, kalau tak ada arah terajak baru boleh. Itu pun kena ittiba'. Ittiba' ni lagu mana? Jangan dengar orang tu kata saja, kena dengar dalil dia juga. Tu orang Islam dia sepatutnya, bukan jenis ikut buta gitu, tak tahu ke satu. Orang royak kita masalah tu macam mana jawapan dia, dia bawa dalil sekali. Dalil tu dalil hadis kononnya, kalau ada. Orang hak lagu tu kita ikut, orang lagu tu tidak taklid, tu tak apa. Kalau tidak dosa, kata dia. Siapa tahu tu. Jadi dia tulis kitab, waktu dia tulis kitab Irsyadul Fuhul tu kan, jadi orang hormat kepada dia. Ni bukan calon-calon orang ni, walaupun dia tak ikut mazhab ke apa, bukan calon orang. Dia bukan tak reti usul fiqh ni. Dia reti, tapi dia hantulah kesimpulan daripada dia reti tu, akhirnya tak perlu terikat. Bahkan kalau ulama salah lah, salah, tak kena lah. Ulama dia bersikap lagu tu. Dalam kitab tu dia anak-anak ayatnya, Ibn Daqiq al-Aid ini salah seorang orang yang 10 kali dah sudah lebih syarat untuk, kalau dia nak dakwa dia sebagai mujtahid, kalau ada saja kemampuan tu, kelayakan tu, sudah boleh dah. Jadi dia ni 10 kali lebih, tapi dah muka orang kemudian ni kan dia payah nak terima orang lebih. Hebat setara mana orang dulu yang dia terima, hak patut dia terima mujtahid mutlak, hak lain tak ada, tak layak berlaku. Nak tahu mana layak ke tidak layak, dia tak reti beza, dia tak reti menilai. Mengikut Syaukani nya, hak alim hebat tu, besar tu, dia kata ni Ibn Daqiq ni salah seorang orang yang lagu tu. Kalau nak kira kemampuan, kelayakan untuk berijtihad tu, ada sah pada dah. Kalau nak kira dia ni 10 lebih daripada cukup dah kalau nak kira. Tapi orang kemudian zaman taklid, tu bahaya. Zaman taklid ni dia menguasai orang sehingga melarang orang bertaklid lah. Bahkan orang yang tidak bertaklid tu dia anggap salah pula. Hak bertaklid tu molek. Sebab tu jadi lemah umat Islam, jadi tak kuat, tidak bersungguh. Sebab pada kita pada ikut, tidak kata nak gomo, nak dapat sendiri, nak kaji. Tidak. Sebab tu jadi ilmu. Zaman taklid itulah zaman ilmu. Sebab tu ulama-ulama kemudian ni, kebangkitan semula Islam ni, dia bawa kepada Quran dan Sunnah. Jangan taklid seboleh-bolehnya. Sekurang-kurangnya kena duduk pada tahap ittiba'. Kena faham, ittiba' ni ikut seseorang tu, bukan ikut pendapat dia saja. Dia ada dalil. Alif belakang dia kata pendapat dia tu, dia ada dalil. Dalil tu seboleh-bolehnya hadis, sekurang-kurang. Sekurang-kurang. Dan tidak mudah terikat dengan pendapat orang. Kalau ada hadis, tinggal pendapat tu. Tidak, ni pokok taklid ni ada hadis, boleh tak erti, kok waktu semacam no. Sebab tu Syaukani marah benar. Tapi pokok taklid ni marah pula ke dia.
Buat taklid ni marah pula ke dia. Sampai kata sesak nak pula dia. Orang sesak pun tak serupa dengan dia kan. Tapi alhamdulillah, puak-puak apa ni, ulama-ulama India tu, Pakistan, dia terima. Padahal dia bermazhab juga. Dia terbuka. Dan dia hormat sangat Syaukani. Syekh Zakaria sendiri ke, kita tengok dalam Badlul Majhud tu, guru dia Khalil Ahmad, ramai orang lain rojok sama Syaukani. Rojok. Padahal dia maksud tahu Syaukani tak ada masalah. Itu cara yang betul. Walaupun berbeza, kita kena reti kan, tengok orang ni, nilai orang ni. Jangan tak serupa dengan kita kan. Tahu lah dalam pagi, dalam tuk sampuk, tahu boleh lagu tu, tak serupa dengan kita. Macam ulama-ulama dia kan, tak serupa. Ulama dia kan, dia mazhab, tapi dia terima boleh. Setara tu hak sederhana. Hak sederhana. Dan alim besar di India, Nawab Siddiq Hasan Khan, anak murid dia, anak murid Syaukani. Kalau ada seorang tu anak murid pun ada tu. Anak murid pun besar gitu mau. Nawab Siddiq Hasan Khan, Khosrow tu anak murid Syaukani. Dan yang bawa aliran Syaukani, aliran Ahlul Hadis ni, salah satunya Syaukani ni ialah Nawab Siddiq Hasan Khan, salah seorang. Jadi nak ayat, biar kita kenal ulama Ibn Daqiq tu ni orang setara mana. Tu ya nak ayatnya. Qala sahibu badlil majhud. Dia kritik. Dia kritik dia musuh nak dua aliran ni kan. Badlul majhud ni tok guru kepada Syekh Zakaria tu lah. Kalau kita duk baca tu. Syarah Abu Dawud. Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri. Saharanpuri ni pada hakikatnya aliran Deobandi juga lah. Pada dasarnya mereka ni bermazhab Hanafi. Mereka terima tasawuf, tapi tasawuf pun ke arah sunnah, nak bawa ke situ. Mereka terima falsafah, gapo mantik kemudian. Tetapi pilih, dengan pilih. Ni aliran Deobandi. Tapi Syekh Mubarakpuri ni aliran ahli hadis. Semuanya pergi kepada Syah Waliullah seperti yang kita sudah maklum dah sebelum pada ni. Anak ayat dia kritik. Dia kritik Badlul Majhud. Jadi, baik, sekarang ni dia kata, kunna najlisu mustaqbilil qiblah nisyanan ala wifqi bina'il marahid thumma nantabi ala tilka al-hay'ati al-makruh wa nan'arifu anha wa nastaghfirullah ta'ala wa ta'wilul istighfar libanil qulub ba'idun ghayat al-bu'd. Qala wa kana bina'uha min al-kuffar wa ba'idun ghayat al-bu'd an yakuna bina'uha min al-muslimin mustaqbil al-qiblah. Dia kata apa ya sahabat-sahabat ni paling tu lepas tu beristighfar. Dia kata takwilan istighfar di sini kepada apa ni, orang yang bina jamban tu, tandas tu jauh terlajak, tak pernah sama, tak masuk akal kira-kira. Berapa? Bukan dia tu orang kafir kan? Kalau di Syam ni orang kafir, tempat orang kafir, dia bina je. Apa kita nak istighfar untuk orang kafir pula? Kata Syekh Khalil Ahmad. Jadi istighfar ni bukan untuk orang yang bina apa dia jamban saat ni, untuk diri sendiri lah. Untuk diri sendiri. Sebab orang kafir yang bina tu, kita nak kata orang Islam pak menghadap kiblat, yang buat jamban tu jauh, intahar, habis. Apa kata dia jauh, mustahil, tak boleh masuk akalnya. Ya, Mubarakpuri jauh, qultu, boleh jadi sebahagian daripada jamban itu dibina oleh orang Islam yang mana mengikut mazhab mereka nya boleh menghadap kiblat tu. Pasal dia ni kena tak terikat dengan mazhab kan. Apa yang jadi ban? Kita tahu. Sebab mazhab Hanafi haram menghadap kiblat, dosa. Dia pegang dengan hadis ni lah. Mubarakpuri dia tidak terikat dengan mazhab. Tengok, hadis tu kemah tu alah ke mazhab dia. Seolah dia kata gitulah.
Padahal kau tidak kau mungkin kalau orang Islam buat. Jadi orang Islam tak buat salah pun jamban. Lama-lama duduk tu di Syam berapa puluh tahun kereta. Muawiyah saja 40 tahun. Dalam masa 40 tahun kita pakai jamban zaman itu sama. Orang kafir buat. Oh, itu dia. Boleh jadi hak buat tu orang Islam. Tapi orang Islam yang beranggapan tak apa, mengikut mazhab dia tak apa menghadap kiblat. Kalau dalam jamban sebab mazhab Syafi'i misalnya, memang lagu tu hak tak boleh, dia kata dia padan. Sebab tu Imam Tirmizi bagi lagi bab dia akan ada. Bab hak boleh pula. Ni bab hak tak boleh. Lepas tu apa dia mau istighfar? Dah bagi dia mazhab dia salah. Dia istighfar lah, dia anggap salah lah lagu tu. Tapi orang hak buat tu dia tidak anggap salah. Dia tidak agak salah. Wastidbaruha fil kutub wal marahil kama huwa madhhabul jumhur, sebagaimana mengikut mazhab jumhur ulama kata dia. Corek ekor. No, mana mazhab apa di jumhur kata dia? Tak, kamu kata mazhab jumhur. Jumhur mana? Oh iya. Dia jawab. Jumhur mana? Bila habis. Sebenarnya betul dia betul. Hak jumhur ni hak tak boleh. Bukan hak boleh. Hak lebih kemah pun, ujung-ujung dia hadis dia lebih sahih, lebih kemah pun hak tak boleh. Betul, ada harap tu. Corek ekor jawab. Masa tak kerti kata dia dah. Ni buat kat Quran tak kerti. Dia kata mazhab jumhur tu. Dia kata tidak mustahil. Kalau orang Islam buat pun itu betul. Tapi nak kata mazhab jumhur tu anak tak setuju, anak pun tak setuju. Tapi kalau ada bermazhab kata tak apa menghadap kiblat, membelakangi kiblat kalau dah dijamban, tu memang ada. Bukan ada hak berpendapat. Kalau padan pun tak apa. Lepas tu ni dia kata mansuh. Hak larang ni mansuh. Hak ni pula kata hak umum tu mansuhnya. Hak tak apa padan mana tu, hak tu hak mansuh. Hak ni hak nasikh. Ini beza mazhab. Hak umum tu kata dia mansuh. Bukan aku. Aku ni ramai sahabat ni. Apa je. Tapi bahar ulama ni bahar pun dah. Boleh faedah kita. Ada faedah. Baca boleh, jangan taksub sudahlah. Syarat jangan taksub. Kemudian nak kata kami menghadap kiblat dengan terlupa tu. Bila jadi terlupa tu kata dia. Terlupa ni sekali dua boleh. Kata dia. Ni kunna nanharifu. Kunna nanharifu. Sebelum fi'il madhi ada ka, sebelum fi'il mudhari ada kana, menunjukkan madhi istimrari, selalu pada masa yang lalu. Terlupa kamu yang lagu tu, kata dia. Ini menunjukkan kebiasaan, menunjukkan alal istimrar wat takrar. Fatafakkar, fikir, kata dia, fikir. Sebab Mubarakfuri kata boleh. Sebab apa? Susah. Islam ni tidak ikat kita dengan benda hak susah. Jadi saya kau jadi susah. Bayangkan. Awak nak duduk lagu mana? Mangkuk sekarang ni hak duduk, bukan hak duduk tinggung tu, hak duduk ni, hak duduk atas mangkuk jamban. Kalau betul lah menghadap kiblat rumah kita ni, memang buat lagu tu misalnya. Kalau kita nak pusing kedudukan tu dah. Kalau pusing tu pun tak jadi hak maksudnya kemaluan tu. Dubur tu hak keluar tahik tu hak tu. Hak kotornya tak sewi hadap hak tu lah. Kalau kita nak pusing ke mana? Belakang ni ada kau tu kan, letak tu. Nak pusing kan? Layak nak pusing kan? Tidak kau hak susah. Islam ni ajar kita benda susah. Sehingga payah kalau kita pergi satu tempat tak boleh nak menyesuaikan diri. Yalah, kalau kita ada pilihan, kalau kita buat rumah kita sendiri, kalau kita boleh baguslah, kita pun kata begitu. Tapi nak kau haras mata-mata tak kira mana pun. Lepas tu dia kata, hal macam apa yang dia ni paling apa istighfar ni kalau tidak haras. Itu pendapat dia. Semua sahabat lagu tu kau. Apa yang kita nak terikat dengan Abu Ayyub tu? Itu pendapat dia. Baiklah, Abu Ayyub tu memang orang lebih, kita pun hormat, kita pun sayang. Tapi dalam bab nak ikut ni, tengoklah kita sesuai ke mana kita ni. Sesuai ke mana.
Kebanyakan orang hidup zaman ni, katakanlah kita ni, ya, menyewa banyak. Sama mana menyewa? Kalau nak sewa, nak cara pilih hak ni dah, susah benar kan duk kau lupa. Misal dah zaman dia lah mana? Tak jadi sewa nah. Rumah awak dah. Pasal apa menghadap kiblat? Saya nak pusing lah ke mana? Nah. Kan susah tu. Lepas tu kata susah pun orang nak kita ikut mazhab tu. Orang ambil lah, rasa lah. Dia mau nak ikut lagu tu lah. Nak kata gana dah kita. Nak kata gana. Sebab tu anak aja buat contoh, perubatan banyak, dia banyak sesuai. Kalau berubat cara ni, dia bius, dia bubuh air, beranak tak ada sakit. Kalau cara gini dah sakit lah. Dia bukan tak ada bius, tak ada gam. Nak pilih apa mana? Ikut. Nak pilih apa sakit? Nak sunat cara sama itu. Keng kata pisah situ. Kata pisah dia ngepek dia tu dah. Tak ada bius sikit apa. Sakit. Ni bius. Goting serah-serah, tak ada gau satu kan. Goting kau ikut dia nak lah mana. Tak ada serah gau satu. Tu sakit. Ni tak sakit. Supaya je maksud asal tu boleh berlaku. Maksud nak berkhitan tu dapat berlaku. Tu ni pun. Tapi tu sakit. Dia mau nak pilih apa dah? Sakit. Alah silakan. Tak apa kita. Tapi kita tak say lagu tu. Kalau tanya kita no, kita tak say. No sebenarnya. Tak sakit. Nabi pun ajar kita kalau kita tengok cara Nabi tu kan. Apa yang kata dia ada guan ya, nepuh dalam ni. Sampai itu dia cocok dia keluar darah. Nabi marah. Bapa tak guna sauk kata dia, tak guna kayu gaharu. Kalau guna hak ni faedah tidak sakit. Ni mana? Mak tu, ibu kepada bayi tu ada. Apa ni? Kalau dia orang panggil pita. Pita kain dalam hidung. Suruh tarik. Nak suruh pecah. Kononnya bisu tu. Pecah tapi tu baik darah lah. Jadi tak kira budak tu. Nabi marah. Apa? Dia suruh pilih cara yang tidak menyakitkan. Tengok. Bijaksana. Begitu juga dalam bab-bab lain. Sama dia kata jangan susah beragama. Jangan pilih hak susah. Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Banyak benar hak lagu tu. Tak cakap apa no. Kalau terikat dengan sunnah, memang lagu tu. Oleh kita. Jadi hak ni nak menyewa dia pun susah. Susah. Lepas tu umur ni kan jenela itu kan dia tak ada solat. Pakar hak tak boleh. Hak tu pun kita tengok tak jadi pula. Banyak perkara sangat syarat kita. Lepas tu biar jauh pun. Biar jauh. Gitu ke macam mana? Kita nak boleh makan parak, nak boleh pahala sih. Tak ada lebih kerana tu boleh pahala kerana tu jauh gitu. Kena sewa jauh. Ada lagu kita nak tu. Tapi jauh benar. Sampai bulan tu kadang-kadang lambat sampai lah. Kalau orang kerja banyak kan cuba bayar kan. Cuai pula sana. Terlepas pula sana. Kan nak jaga ni. Patut ke jaga benda-benda lagu ni? Jadi faedah untuk kitanya. Sebab tu dia ada hadis ni macam-macam. Pilihlah. Kalau kita buat rumah sendiri dalam ikhtiar kita, amalan kita jaga. Tapi kalau kita nak menyewa, kalau kita pergi mana-mana, jangan susah. Ikut cara sahabat. Paling tengok ni pun dia bukan siapa tak guna. Kalau tak guna nak pergi berak mana? Di bandar dia bukan ada batanya. Dalam hotel, dalam rok tu. Semuanya ni tak berlaku. Nak berak mana? Nak cari mana? Susah lagu tu. Jadi baiklah kita ikut hak senang, sesuai dengan keadaan. Hak ada faedahnya untuk kita. Itu faedah hak semua. Ni perbahasan ulama ni, khilaf-khilaf ni, kita kena pilih hak mana, nak siapa. Jangan kita sia-siakan, abaikan akal.
tutup mata, tutup telinga. Jangan lagu tu. Tak boleh. Tengok mana molek sebenarnya. Jangan kira dari segi dalil saja. Oh, sedap ni. Hak ni lebih ramai. Hak ni lebih sahih. Jangan tengok tu saja. Imam-imam besar tu banyak kalau dia tidak tengok tu saja. Kalau tengok tu saja, sahih saja, lebih tinggi saja, tentulah Syafi'i ke Hanafi ke tayammum sekali. Sekali tepuk. Sekali. Bukan siapa sing. Dia tak tahu ke hadis tu. Hadis amal. Tahu. Kenapa dia tidak pakai hak lebih sahih? Dia pakai hak kurang sahih. Hak hasan je. Sampai sekali. Kenapa? Adalah tu kira-kira dia tu. Jadi tidak semestinya kapal-kapal ni atas hak ramah atau hak lebih sahih, tak mesti. Kena tengok keadaan. Kena tengok keadaan. Boleh. Qala Abu Isa. Abu Isa tu Imam Tirmidzi lah. Wa fil bab Imam Tirmidzi. An Abdullah ibn al-Harith ibn Jaz'in Az-Zubaydi. Abdullah bin Al-Harith bin Jaz'in Az-Zubaydi, sahabi, jadi sahabat, syahida Fath Misr. Dia ikut serta dalam penaklukan ataupun pembukaan Mesir. Bila nak pergi, nak kuasai Mesir, dia salah seorang yang pergi. Wa khatatta biha daran. Dan dia telah membuat plan. Membuat plan satu kawasan perumahan di sana. Dia rancang buat sini kawasan gini. Ni sahabat ni. Matinya pada tahun 86 wa 80 di Mesir. Ni sahabat mati di Mesir. Wa huwa akhir man mata biha min as-sahabah. Di kalangan sahabat paling akhir mati di Mesir, dia ni. Kena ingat. Tengok Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi isyaratlah pada ni orang. Kita nak tahu lagi siapa dia ni. Paling akhir mati di Mesir, dia ni. Wa Ma'qil ibni Abil Haytham wa yuqalu Ma'qil ibn Abi Ma'qil. Ma'qil bin ayah Ma'qil. Abi Ma'qil. Orang panggil juga dalam Tuhfatul Ahwadhi ni kan. Orang panggil juga Ma'qil ibnu Ummi Ma'qil. Ya ada juga. Wa kulluhu wahid. Semuanya orang tula dia kata dia. Orang tula. Yu'addu fi ahli al-Madinah. Terbilang dia ni sebagai sahabat yang duduk di Madinah. Tak apalah. Ma'qil bin Abi Ma'qil. Jadi lahu, kata Hafiz Ibn Hajar, lahu wali abihi suhbah. Dia dan ayah dia kedua-duanya sahabat. Dan menjadi sahabat pada Nabi lah. Jadi Imam Tirmidzi nak ayat hadis hak lagu ni ada juga diriwayatkan daripada sahabat ni. Dia isyarat saja. Sanad dia tu tidak semesti serupa lah. Hak bawah. Ramal Abi Umamah, Abi Hurairah, Sahal bin Hunayf, ramal. Abu Isa berkata lagi, hadis Ayyub. Hadis Abi Ayyub. Ialah kita anak Ayyub saja. Lepas tu kena baikilah Abi Ayyub. Ahsanu syai'in fi hadzal bab wa asahhu, adalah yang terbaik dalam bab ni. Dalam masalah ni. Dalam bab ni, inilah yang terbaik dan yang paling sahih. Kalau kita nak melera hak paling sahih, kita akan pakai ni. Tapi apa anda kata tadi, sebab kita bincang dah tadi, ada kalanya imam-imam besar ni dia tidak tengok atas tu saja, dia tengok orang lain kata. Dia tengok juga orang lain. Ini kelebihan Tirmidzi ni, dia raya, dia perkenalkan perawi-perawi dia bawah siapa kau sahabat, dia perkenal. Abu Ayyub namanya Khalid bin Zaid, biar kita tahu. Jadi Abu Ayyub tu kunyah orang panggil. Nama dia sebenarnya apa kita tanya tadi lah, Imam Tirmidzi nama apa, Abu Isa tu
Gol lain kan. Khalid bin Zaid. Zuhri, kita kaji jumpa Zuhri ni, namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri. Kadang-kadang disebut Ibn Shihab, kadang-kadang disebut Zuhri, kadang-kadang dalam sanad ni Muhammad saja. Muhammad mana boleh mengelirukan, tapi ada juga digunakan begitu. Kunyahnya ialah Abu Bakar. Itu kunyahnya. Qala Abul Walid Al-Makki. Abul Walid Al-Makki berkata, qala Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah itu kunyah Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris, Muhammad tu nama dia. Syafi'i itu bukan nama dia. Syafi'i itu nama tu nenek dia. Syafi'i. Itu bukan nama negeri, bukan nama tempat, nama salah seorang datuk dia, ahli atas. Ada kalanya nisbah ni dia nisbah kepada mana-mana orang. Ada kalanya nisbah kepada tempat, ada kalanya nisbah kepada kerja. Macam-macam nisbah ni. Macam Syafi'i itu nisbah kepada datuk dia. Jadi bubuh nama Syafi'i tak apa kena juga sebenarnya. Sebab Syafi'i ni yang berkait dengan Syafi'i tu, mansub ila Syafi'i, berkait dengan Syafi'i. Syafi'i mana? Tak adalah. Tapi oleh kerana Syafi'i ini orang dulu sebut guna nama Syafi'i kan, maklum dah tu. Jadi sudah jadi macam nama dia. Sebab itulah orang letak nama Syafi'i itu. Maksud dia nak ikut hak tu lah, kena kepada hak tu. Jadi atas dasar oleh kerana dia ni Syafi'i itu satu nisbah, nama mansub yang popular sangat, boleh kira dah lagu tu. Tapi kalau nak kira sebenarnya pun tak berapa molek juga. Sebab itu nisbah dia. Kita ni apa kena mengena dengan Syafi'i? Dia tu bukan dia cucu Syafi'i. Patutlah Syafi'i pun. Kita ni apa kena mengena? Tapi ialah dari segi keluasan penggunaan bahasa tu, nak guna ya boleh. Cuma kalau mengikut kaedah lebih tepat, lebih cermatnya, tidak gitu. Dia kata makna sabda Nabi ni la tastaqbilul qiblah ni, Imam Syafi'i kata hak ni sebenarnya kata dia pandai. Tengok lagu lain dah. Dia pakai lagu lain. Pandai ni hak tak bui ni kata dia. Adapun dalam kunuf tu jamak kanif, jambah ataupun tandas. Al-mabniyah, lahu rukhsatun fi an yastaqbilah, lahu li syakhs ataupun li ahad, lahu tuhud, seseorang tu dibenarkan menghadap kiblat dalam keadaan duduk dalam jamak. Setengah-setengah orang kata takwil, tengok Nabi royak jangan menghadap kiblat, mana-mana tengok dia takwil. Takwil tu hijau orang pandai. Takwil tu dia hijau, dia pandai. Tak apalah takwil ikut dia. Setengah-setengah orang dia tak sini tengok takwil tu, kata dia. Nabi kata jangan menghadap kiblat ketika buang air. Dia tidak royak dalam jamak kau, tengah padai kau. Imam Syafi'i faham gitu. Dia faham gitu. Tak kata dia apa-apa dalam jamak tu tak apa, padai tak boleh. Dia kata pasal padai tu terbuka, tak ada dinding. Ada dinding kata dia. Gunung tu, laut tu. Parok dia mana kan. Mengaji di Pakistan ni dia laut tu. Ada kata dia, tak ada dinding. Ada laut kata dia. Berapa putih laut, tak sampai kau tu kata dia. Kena gunung, gunung, rumah. Ya ada rumah tu, kata ada. Lepas tu dia kata dekat, maksudnya dekat dinding tu, rumah tu dekat. Tahu mana dekat? Tahu mana? Ni cara dia. Cara dia. Nabi kata jangan menghadap. Dia tidak ya pandai ke mana. Tapi Imam Syafi'i sebagai seorang imam tengok dia tahu. Jadi tak boleh marah lah kalau kita tengok orang lain dia cuba tahu maksud dia gini.
Sebab dia nak alah kemoleh takwil tu. Lepas tu kita kata, mana ada dalil? Dalam ni ada, dalam ni tak ada, lain lah ada. Lepas tu kita tahu tu kuat-kuat. Kuat-kuat apa dia ambil kuat-kuat? Dah tahu dah kuat-kuat. Nak pandai tengok ni orang paling kuatnya. Apa dia tak makan? Ni tengok. Dia ada. Apa-apa yang masih tengok gitu. Dia fikir kita, sia kita. Tulu koyok. Tulu koyok. Tak pandai dah. Koyok waria dah. Luka tangan. Koyok waria. Luka tangan. Kunet ni luka tangan. Tak pandai. Hak gong lagi, ada lagi hak gong lagi. Nah. Dia kekoh pula waria. Nah. Koyok kulit dia kekoh. Habis pagosi luka dah. Bukan tangan saja luka. Ada kau lagu tu. Nyada berkali dah. Kalau kita pergi kau luar, mana dia tu? Jangan koyak. Cara lah mana nak koyak. Mana? Boleh jadi dalam ramai-ramai tu ada orang kekoh ni. Aku nak kekoh kan ada. Boleh jadi. Wasata. Tak kena koyak tak jadi. Ni kena ada kan. Mula ada apa tak payah juga. Wah pulasai tu kan. Nak koyak lagu mana? Kita kekoh. Kakak balik. Oh, nama lagi pulasai. Pulas. Muka lah. Buat gitu kan. Kalau cekah payah juga. Pulas. Sebab tu nama pulasai. Nama pulasai. Wahakadha qala Ishaq bin Ibrahim. Demikian juga kata Ishaq bin Ibrahim. Ishaq ibnu Rahawai. Ayah dia sebenarnya nama Ishaq ibnu Ibrahim. Biar kita tahu ni orang besar ni. Imam Syafi'i juga lah Ishaq ni. Tapi mazhab dia ni banyak, pendapat dia banyak serupa dengan mazhab Ahmad. Banyak serupa. Tidak semua juga, tapi kebanyakannya serupa dengan mazhab Ahmad. Atau bawa thiqah, hafiz, mujtahid, qarinul Imam Ahmad. Kawan rapat Imam Ahmad. Kedua-duanya tu guru Imam Bukhari. Imam Ahmad pun tu guru Imam Bukhari. Ishaq ni pun tu guru Imam Bukhari. Dia adalah Imam Bukhari mimpi tu kan. Imam Bukhari riwayat dia lah. Mimpi duk kebah Nabi, nak ambil lalak. Dia tu lah takbir. Ishaq bin Rahawai. Ada juga orang baca, ulama-ulama hadis baca Ishaq bin Rahuyah. Apa mana hak tu? Betul asal lah di bahasa Parsi. Rahawai. Seperti bawai tadi wai tu. Sib hak sebutan sebenarnya. Mana wai bau. Mana ilmu dia tu wanginya bau, wangi dia tu baunya seperti buah apple. Nama dia bukan si bawai. Setengah kata itu nama dia. Tak apalah, memang dia orang Parsi pun. Rahawai, bahasa Parsi maknanya jalan. Wai maknanya orang berjalan. Orang berjalan. Wai itu makna sahib. Kalau dalam bahasa Arab sahib orang. Kalau kita bahasa Melayu orang perjalanan. Ni orang Apple, ni orang dia. Orang dia. Kita kata juga pada berhiria. Mana orang dia? Mana orang berhiria lah. Ataupun jual dia kok. Bahasa kita pada tu orang dia kita bagi. Orang Kuala Lumpur. Orang macam-macam lah. Rahawai. Tapi kalau baca Rahuyah, dia kata dia baca Rahuyah. Ulama-ulama hadis ada orang tanya anak. Mana betul? Betul kedua kena ada juga baca lagu tu. Tapi tak saubah lah asal. Dia orang Islam. Dia bernama ayah dia Yusuf. Tak salah kita kata Joseph. Yusuf. Apa? Kok orang putih pulaknya? Yakub. Yakub lah dia bermaksud Nabi Yakub tu. Dalam Quran sebut Yakub. Kita kata Jacob pula dah. Tasuk lah. Ubah pula dah. Ubah pula.
Macam lah tu diri ni nak sangat pada tu. No. Jadi rahawai lah. Dia ni alim besar, mujtahid. Imam Ahmad berkata rahimahullah, rukhsah ni, kebenaran daripada Nabi ni hanya untuk istidbaril qiblah bi gha'itin aw baulin. Kalau membelakangi qiblah tak apa. Apa pun. Tak serupa Ishaq dengan Imam Ahmad sini, serupa dengan Syafi'i dia. Skala dia serupa dengan Ahmad. Tapi kalau istiqbal, hak tu yang dilarang. Sebab dalam hadis tu sebut gitu. Lepas tu kan ada juga tu dalam hadis dia sebut wala tastadbiruha. Dia kata banyak lagi hadis lain ada sebut istiqbal saja. Istidbar tak ada sebut. Jadi hak istiqbal tu hak beratnya katanya. Istidbar tu tak berat mana? Sebab bukan semua hadis sebut wala tastadbiruha ni. Setengah hadis sebut larangan istiqbal saja. La tastaqbilul qiblah. Jadi makna hak istidbar tu tak berat mana. Kalau ia pun larangan masuk dalam larangan pun tidaklah perlu kita berat sangat, jaga sangat. Hak kena jaga sangatnya istiqbal. Imam Ahmad faham gitu. Ka'annahu lam yara fi as-sahra wala fi al-kunuf an yastaqbil al-qiblah. Seolah-olahnya macam dia ni, Imam Tirmidzi kata macam dia ni, kita tengok daripada hak dia kata gitu, macam dia ni berpendapat tak kira lah pada kau ataupun dalam jamban kau istiqbal al-qiblah tu tak boleh, dilarang. Tidak kata dalam jamban tak apa. Jadi istiqbal ni tak kira dalam jamban kau, di luar jamban pada kau tak boleh berlaku. Tapi kalau istidbar di dalam jamban pun tak apa, di luar jamban pun tak apa. Gitu. Imam Syafi'i kata istiqbal dan istidbar tak boleh kedua. Kalau pada, kalau dalam jamban tak apa. Kan khilaf tu. Asli bawah ni ada i'lam anna Tirmidzi zakara fi hadzal bab qawlain. Imam Tirmidzi hanya menyebutkan dua saja pendapat ulama dalam masalah ni. Yang pertama pendapat Syafi'i, yang kedua pendapat Imam Ahmad. Sedangkan ada 4 lagi pendapat yang lain dalam masalah ni. Falana an nadhkuraha ma'a bayani ma laha wa ma 'alayha. Ma laha wa ma 'alayha. Jadi kita nak sebutlah di samping menjelaskan ma laha wa ma 'alayha, yang menyokong dan yang menentangnya. Yang menyokong, yang sesuai dengan pendapat itu, wa ma 'alayha, yang menentang, yang tidak sesuai dengan pendapat itu, yang bercanggah. Mana dalil lah, dalil yang menyokong dan dalil yang bercanggah dengan pendapat itu. Itu maksud ma laha wa ma 'alayha. Kita nak ayatlah dengan terperinci di samping menjelaskan ma laha wa ma 'alayha, di samping menjelaskan dalil-dalil yang menyokongnya dan dalil-dalil yang menentangnya. Hak pendapat tu. Misalnya, hak Imam Syafi'i kata kalau dalam jamban tak apa menghadap kiblat. Kalau luar jamban tak boleh. Luar jamban pada tak boleh. Dalam jamban tak apa. Hadis Abu Ayyub ni hadis yang menentangnya. Ni ma alaihi, orang panggil. Hadis Abu Ayyub ni ma alaihi, ia menentang pendapat Syafi'i. Malahunya duk mana? Tak sebut lagi. Imam Syafi'i pegang lagu tu dia ambil mana? Tak sebut lagi. Jadi kena faham. Ini orang panggil muhawarah. Muhawarah bahasa. Tak apalah. Bukan maksud sebenar. Maksud sebenarnya Imam Nawawi kata dalam Syarah Muslim, dia kata. Dia ambil Imam Nawawi. Ulama khilaf tentang larangan istiqbal qiblah dan buang air ni. Ada beberapa pendapat mereka. Yang pertama mazhab Malik dan Syafi'i. Haram istiqbal qiblah di tanah lapang, sama ada buang air kecil atau air besar. Tidak haram kalau dalam binaan atau bangunan. Itu pendapat dia. Ini kalau di kalangan sahabat diriwayatkan daripada Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Umar, Sya'bi di kalangan tabi'in, Ishaq bin Rahawai di kalangan imam-imam, Ahmad bin Hanbal dalam salah satu daripada 2 riwayatnya. Jadi Imam Ahmad ada 2 pendapat dalam masalah ni. Jadi mazhab yang pertama itulah, okey. Mazhab yang kedua, tidak harus pada kau tak boleh, dalam binaan kau tak boleh berlaku. Ini pendapat Abi Ayyub Al-Ansari, perawi hadis yang kita baca ni, as-sahabi
Pendapat Mujahid ahli tabi'in, Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Abi Tsaur dan Ahmad dalam satu riwayat yang lain. Riwayat asal lagi. Mana pendapat yang kedua dia tak boleh berlaku, serupa dengan mazhab Hanafi juga, mazhab Ahmad. Mazhab yang ketiga, harus berlaku tengah padai ke, dalam bangunan ke. Ini mazhab Urwah bin Az-Zubair dan Rabi'ah, Syekh Imam Malik, Tok Guru Imam Malik berpendapat begitu, dan pendapat Daud Az-Zahiri. Boleh laku, tak apa mana-mana, tak ada haram. Jadi kalau sebab itulah Mubarak Puri kata tadi, apa dia kata tak pernah sabarnya kalau orang Islam buatnya. Apa ni tanda? Apa kalau orang Islam berpendapat tak apa, dia akan buat lagu ni apa. Jamban kamu menghadap kiblat, kamu belakangi kiblat, tengok ada pendapat. Yang keempat, tidak harus menghadap kiblat. Dah apa ni? Dipandang kau dalam binaan tak boleh. Tapi istidbar pada kedua-dua tempat tu boleh. Ini adalah salah satu daripada dua riwayat daripada Abi Hanifah dan Ahmad. Imam Abu Hanifah pun ada juga pendapat lagi. Supaya Imam Ahmad hak apa ni Imam Tirmidzi sebut tu. Pendapat Imam Ahmad tu. Ini mazhab yang keempat. Oh, lepas tu panjang dah. Kalau nak bahas ni kan panjang dah. Oh, ni berapa lah. Orang hak larang secara mutlak tu. Larang, tak boleh. Pada kau apa di dalam bangunan kau tak boleh belakang tu. Mana dalil dia? Dalil dia. Seperti hadis Salman, hadis Abi Ayyub, hadis Abu Hurairah dan lain-lain lagi amalan. Dia bukan dengan tu. Salah satunya yang kita baca ni. Itulah bukan dengan orang yang melarang secara mutlak tu. Secara mutlak tu maksudnya tak kira ke mana. Pada kau dalam jamban kau ataupun menghadap kiblat kau, membelakangi kiblat tak boleh belakang. Itu maksud secara mutlak tu. Orang yang mengharuskan secara mutlak pula, hak mazhab tadi dia sebut mazhab yang ketiga. Dia pegang dengan hadis Ibnu Umar yang tersebut dalam kitab ni. Dalam kitab ni tu bukan dia ambil daripada Syarah Imam Nawawi ke, dalam kitab ni tu maksudnya dalam Sahih Muslim lah adanya. Iaitu Ibnu Umar tengok Nabi menghadap Baitul Maqdis dengan membelakangi kiblat. Jadi bila dia menghadap Baitul Maqdis duduk di utara, kedudukan di Madinah tu. Kaabah duduk alik selatan. Bila dia menghadap kepada Baitul Maqdis, bermakna dia membelakangi Kaabah. Kedua-duanya ada belakang. Ini menunjukkan menghadap kiblat pun boleh. Kiblat hak Kaabah hak kemudian ni lagilah lebih lagi daripada hak kiblat hak dulu. Hak tu sementara aja. Tapi ke mana-mana pun kiblat telah menghadap juga. Menghadap kiblat pun boleh, membelakangi kiblat pun boleh. Dia bukan kau tu. Dan hadis Aisyah bahawa Nabi SAW ni akhirat kita akan jumpa dalam kitab ni. Nabi SAW dapat tahu balaghahu, siapa berita kepada baginda. Maksudnya dapat tahu bahawa ada beberapa orang, ramai juga orang tak suka istiqbalil qiblat bi furujihim, dengan menghadapkan kemaluan mereka pada kiblat. Tak berasa tak sedap hatilah. Nabi SAW pun kata, awaqad fa'aluha, sudah siapa buat gitu kah? Awaqad fa'aluha, buat gitu nak kah? Sudah buat gitu nak kah? Hawilu maq'adi ila al-qiblah, pusing tempat duduk aku tu menghadap kiblat, kata Nabi. Pusing tempat duduk kan, kita kata letak bata tempat letak kaki tu. Katakanlah sebelum pada tu tidak menghadap kiblat, dia suka pusing dengan menghadap kepada kiblat. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa isnaduhu hasan. Ada tu masing-masing ada dalil tu. Qultu Habib Aziz tu bawah tu tengah tu Imam Nawawi mentarjihkan mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan Syafi'i dan lain-lain. Hafiz Ibnu Hajar juga mentarjihkannya apabila dia berkata huwa a'dalul aqwal li'amalihi jami'al adillah. Hak inilah pendapat yang paling sederhana, paling pertengahan, paling adil. Sebab apa? Sebab kalau kita pakai ni bermakna kita boleh pakai belakang, kata dia.
Hak larang pun boleh. Hak larang tu mana? Padan. Hak ada nampak boleh tu mana? Dalam jamban. Pakar belaka. Jadi pakar belaka. Apa lagi Muka Nawawi tu kan Syafi'i. Ibnu Hajar tu pun Syafi'i juga. Sama sendiri dia sokong lah. Orang tak saya tu dia dia tu beratlah kuat dia lah tu. Apa-apa dia itulah. Tapi pendapat Mubarak Furi sendiri dia kata, walaupun dia ni ahli hadis, hak ni dia serupa dengan Hanafi. Tak boleh berlaku. Kata dia aulal aqwal wa aqwaha dalilan, paling kuat dalil dan mana yang kuat dalil, iaitu orang yang mengatakan secara mutlak tidak harus menghadap kau, membelakangi kau, dalam jamban kau, luar jamban kau tak boleh berlaku. Sebab undang-undang atau peraturan yang tetap yang Nabi SAW sudah letakkan dalam perkara ni untuk umat dia ialah qaul dia, la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha. Ni umum kata dia, itlak, secara mutlak. Dia tidak kata kalau dalam jamban tak apa, kalau pada tak boleh. Dia tidak kata gitu, secara mutlak kata dia. Ini merangkumi syamilun lil bunyan was sahra. Dan Nabi tak ubah hak ini untuk umat dia, la mutlaqan wala min wajhin. Secara mutlak pun tidak, secara min wajhin pun tidak. Tak ada ubah. Cuma kalau kita kata dia buat itu, dia buat, lepas tu bahas lagi banyak lagi, tak apalah. Tak apa, kita baca dulu sebab sebahagiannya ada sini dalam bab ma ja'a fi min ar-rukhsati fi dhalik. Lepas tu baru kita bincang Mubarak Furi bincang. Sebab dia bincang ni pemolek, nak suruh kita biar ada kemampuan. Lagu mana cara ulang faham hujah dia tu. Nak pegang sesuatu pendapat tu bukan senang juga. Baiklah bahas. Bahas habis geng nak boleh sesuatu. Macam Mubarak Furi ni dia terjih betul. Lepas tu bahaslah pula, ni apa dia tak saya terima ni, sebab ni bahas pula lah. Jadi sebelum pada kita pergi kepada di perbincangan ni, kita baca perhabislah dulu, iaitu bab hak selepas tu. Tapi oleh kerana panjang dah ni, lama dah kan, kita rehat lah. Allah